Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Mei 23 Syawal bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Bekas diplomat ditahan tanam 102 pokok ganja. Juga 2 maut rempuh trailer berhenti di Jambatan Pulau Pinang. Seorang bekas diplomat berstatus datuk ditahan selepas polis menemui 102 pokok ganja pelbagai saiz ditanam di kawasan rumahnya di Janda Baik, Bentong, Pahang. Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata kes itu merupakan rampasan pokok ganja terbesar di Malaysia. Datuk Ramli berkata bertindak atas maklumat, polis menyerbu kediaman terbabit dan berjaya menahan suspek kira-kira jam 6 petang Sabtu lalu. Ujarnya 102 pokok ganja itu ditanam di kawasan seluas 0,5 hektar dan nilai tanaman terbabit dianggarkan RM61,000. Menurut Datuk Ramli, hasil serbuan polis turut menemui botol berisi cecair dipercayai minyak ganja dan 1,200 gram daun ganja kering. Berkenaan dengan rampasan yang mungkin kita jangkakan sebagai yang terbesar di tanah air setakat ini, kerana ianya melibatkan semayan, tanaman, pokok yang boleh diambil hasilnya, pengeringan, dijadikan minyak, dikeringkan untuk kegunaan hisap dan sebagainya. Semuanya is a complete cycle. Dan insya-Allah dalam kajian kita nanti kita juga akan mengenal pasti kepada siapa bahan terlarang ini atau ganja ini diedarkan. Siasatan awal polis mendapati ladang ganja tersebut diusahakan sejak 2015. Susulan serbuan, polis turut menahan anak suspek berusia 53 tahun di Shah Alam, Selangor kerana dipercayai turut terlibat menanam pokok ganja terbabit. Ujian sandingan air kencing ke atas anak bekas diplomat itu didapati positif mengambil dadah manakala bapanya negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 6B dan Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Gara-gara mencuri dan menjual bungkusan berisi barang kemas, seorang postman yang bertugas di bahagian kaunter serahan sebuah syarikat penghantaran dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh hari ini. Tertuduh Muhammad Azizar Rebu, 42 tahun, bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah. Sejurus 3 pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Izwan Muhammad Noh. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang sudah 15 tahun bertugas sebagai postman didakwa mencuri seutas rantai leher emas yang mempunyai loket bertulis Atida dan satu loket emas kecil pada 10 Mac 2022 kira-kira jam 8 hingga 10.30 pagi di Pusat Serahan Air Keroh, Taman Tasik Utama, Melaka. Bagi kesalahan itu, bapa 3 anak berkenaan didakwa mengikut Seksyen 380 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Tertuduh turut berdepan 2 lagi pertuduhan mengikut Seksyen 414 Kanun Sama kerana menghapuskan harta curi berkenaan dengan cara menjualnya di sebuah premis pajak gadai di Jalan Munshi Abdullah. Tindakan itu dibuat menerusi 2 transaksi berasingan pada 12 dan 21 Mac 2022 lalu dan jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Difahamkan kejadian itu disedari selepas pengadu yang membeli barangan kemas berharga RM6,800 berserta insurans dimaklumkan barangnya telah diisytiharkan hilang ketika transit. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Fikri Hakim Zamri memohon jaminan sebanyak RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan mengambil kira kesalahan dilakukan adalah serius. Muhammad Izwan pada penghakimannya kemudian membenarkan jaminan RM7,000 bagi kesemua pertuduhan dan menetapkan 7 Julai ini untuk sebutan semula kes. Tertuduh diwakili Peguam Amritpal Singh. Dua maut selepas kenderaan dinaiki mereka merempuh bahagian belakang trailer yang berhenti di kilometer 8.6 Jambatan Pulau Pinang dari arah Perai menghala ke pulau hari ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa yang berasal dari Baling Kedah meninggal dunia di tempat kejadian akibat tersepit di bahagian hadapan kenderaan dinaiki.
Dalam kejadian jam 5.17 pagi itu, mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Muhammad Fazrul Ma'ruf, 39 tahun, yang merupakan pemandu lori dan kelindan, Muhammad Amiruddin Azizan, 19 tahun. Manakala pemandu trailer berusia 54 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut Datuk Muhammad Syuhaili, kenderaan lori membawa muatan serai yang dinaiki mangsa maut itu merempuh trailer yang berhenti kerana mengalami kerosakan. Pagi ini ada satu kemalangan jalan raya yang mengingatkan kehilangan jiwa. Dua orang lelaki Melayu, seorang berumur 29 dan seorang berumur 19 tahun, di mana kenderaan yang terlibat ialah satu trailer dan satu lori 1 tan, yang mana trailer itu mengalami kerosakan dan telah membenterikan kenderaan beliau di tengah jalan. Namun demikian, kenderaan lori 1 tan itu tidak dapat mengelak dan akhirnya melanggar trailer tersebut. Datuk Muhammad Syuhaili berkata pemandu trailer berkenaan dibawa ke Balai Polis untuk disoal siasat dan kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan. Beliau berkata demikian ketika meninjau lokasi kemalangan dan turut bertindak mengawal lalu lintas sewaktu kesesakan tersebut. Kemalangan tersebut menyebabkan pengguna jambatan Pulau Pinang terperangkap dalam kesesakan yang teruk. Jumlah kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negara ini meningkat pada kadar membimbangkan, iaitu sebanyak 20 kali ganda. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sebanyak 47,209 kes dilaporkan setakat 21 Mei lepas berbanding hanya 2,237 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, sebanyak 15,548 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi ME 20/2022 yang berakhir pada 21 Mei. Angka itu menunjukkan peningkatan 106.6% berbanding ME sebelumnya dengan hanya 7,526 kes di seluruh negara. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, majoriti lokasi penularan wabak berlaku di Taska, Tadika dan prasekolah, diikuti rumah persendirian dan pusat jagaan kanak-kanak. Katanya kebanyakan kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah, iaitu 43,736 kes atau 93%, diikuti kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun iaitu 2,765 kes atau 6%, manakala selebihnya berumur lebih 12 tahun iaitu 696 kes atau 1%. Selangor katanya menyumbang jumlah kes terbesar HFMD dengan 13,640 kes iaitu 28.9% daripada jumlah keseluruhan. Beliau dalam pada itu mengingatkan orang ramai terutama ibu bapa yang mempunyai anak kecil supaya tidak membawa anak ke tempat-tempat berisiko berlaku penularan jangkitan HFMD seperti taman permainan awam. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan mengiktiraf lebih banyak loji-loji sembelihan di luar negara dalam usaha memastikan bekalan ayam di dalam negara mencukupi. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata penambahan tersebut bagaimanapun tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan beberapa agensi kerajaan. Dengan langkah dan intervensi kerajaan ini akan dapat menstabilkan pengeluaran ayam tempatan. Selain negara tu ada tak negara lain kita looking for? Tentu sekali kita akan perluaskan, tetapi untuk memperluaskan ini tertakluk kepada pengauditan oleh 3 agensi kerajaan ini. So Kesihatan, DVS dan juga JAKIM. So saya telah pun meminta pihak DVS untuk memperluaskan sumber bekalan daripada negara-negara yang lain daripada yang ditolerankan sekarang. Jelasnya ketika ini pengimport utama ayam ke Malaysia ialah dari China, Thailand dan Brazil. Sementara itu berhubung hentian ekspor ayam sebanyak 3.6 juta ekor sebulan melalui 1 Jun depan, beliau memaklumkan keputusan itu akan berkuat kuasa sehingga bekalan ayam kembali stabil. Datuk Seri Dr. Ronald ditemui media pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Putrajaya siang tadi.
Semua syarikat berkaitan haji dan umrah diingatkan untuk tidak menawarkan perkhidmatan ibadah haji tanpa kebenaran Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata, tindakan akan diambil ke atas mereka yang memberikan tawaran haji palsu. Ada beredar yang saya dapat tengok, ada satu pakej yang telah pun keluar dan telah diberi amaran oleh pihak tabung haji dan juga oleh pihak kedutaan kerana mereka buat iklan tanpa apa-apa pengetahuan ataupun tidak ada dari segi sudut keputusan pun berapa bilangan kuota. Dan kalau ada pada hari ini pun kita memberi amaran secara bertulis dan syarikat ini akan kita untuk merit dalam program-program yang lain. Dalam pada itu, Dato' Idris berkata kira-kira 1,000 bakal jemaah yang ditawarkan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini tidak melepasi saringan kesihatan yang ditetapkan Arab Saudi. Oleh itu katanya surat tawaran panggilan kedua telah dikeluarkan tabung haji untuk mereka yang layak. Ujarnya surat tawaran panggilan ketiga akan turut dikeluarkan sekiranya kuota haji yang diberikan Arab Saudi masih belum dipenuhi. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Aidilfitri bersama agensi-agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama hari ini. Sementara itu, hari ini 14 agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkumpul sempena majlis sambutan Aidilfitri yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Majlis tersebut turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad dan timbalannya Dato' Ahmad Marzuq Syari. Bagi memeriahkan suasana, turut dianjurkan pertandingan gerai terbaik antara agensi. Program dapat mempereratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan kita dan juga dapat memberikan semangat yang tinggi di kalangan anggota-anggota yang berada di seluruh agensi, 14 agensi Islam di bawah bahagian Hal Ehwal Agama. Selain beramah mesra, Dato' Idris turut sempat memberi ucapan nasihat kepada kaki tangan agensi di bawah kementeriannya untuk terus gigih bekerja kerana Allah Ta'ala serta demi ummah dan agama. Antara agensi di bawah Kementerian Dato' Idris ialah TV Al-Hijrah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan Tabung Haji. Malaysia Airlines Berhad MAB memeterai perjanjian penerbangan karta haji selama 3 tahun bersama Lembaga Tabung Haji TH. Menerusi perjanjian itu, MAB akan menyediakan operasi penerbangan karta haji bagi jemaah dari Malaysia. Perkhidmatan penerbangan karta tersebut akan diuruskan oleh penyedia penerbangan umrah dan haji Amal by Malaysia Airlines Amal. Ujarnya menerusi penerbangan karta tersebut, jemaah akan turut diberikan perkhidmatan seperti talbiyah, doa musafir, laungan azan dan tazkirah serta pengumuman mikot bagi memastikan pengalaman ziarah yang menyeluruh untuk jemaah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Datuk Seri Amrin Awaludin berkata, rekod cemerlang amal menjadi pendorong utama pemilihan MAB sebagai penyedia penerbangan sewa khas haji bagi 3 tahun bermula tahun ini sehingga 2024. Majlis menandatangani perjanjian tersebut diadakan di Akademik MAB Kelana Jaya hari ini dan ditandatangani oleh Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Operasi Amal Muhammad Najmi Mansur. Kenaikan alaun guru takmir sentiasa dibincangkan di peringkat Kerajaan Persekutuan bagi menghargai usaha mereka menyebarkan kefahaman Islam kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berkata jika keadaan kewangan mengizinkan, kerajaan akan meningkatkan alaun guru takmir. Gantung kepada kewangan kita yang agak naik sikit. Kebetulan tahun ini pun kita dapat peruntukan kita dulunya 100 juta untuk bahagian berkenaan dengan untuk infra kepada tahfiz dan juga pondok, sekolah-sekolah yang berdaftar. Dulu 100 juta, tahun ini kita naik sebanyak 140 juta. Itu berdasarkan kepada kewangan dan insya-Allah untuk murabi ummah pun sama. Kalau berdasarkan kepada kewangan yang baik nanti, mungkin kita boleh minta kepada pihak bahagian kewangan, Menteri Kewangan sana. Beliau berkata demikian pada Multaqa Murabi Ummah peringkat Wilayah Persekutuan 2022 di Putrajaya.
Tambahnya, kali terakhir kenaikan elaun guru takmir ialah pada 2018 iaitu kepada RM1,000 sebulan. Setakat ini terdapat 5,000 orang guru takmir di seluruh negara yang melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM54 juta setahun. Terdahulu berlangsung penyerahan cek curah peruntukan keuangan bagi imam, bilal, siak dan guru takmir wilayah persekutuan yang disampaikan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof kepada Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Datuk Ajib Ismail. Ia melibatkan seramai 1,640 orang penerima. Perkasa dasar pandang ke timur serta perkenal konsep keluarga Malaysia. Itu antara fokus utama dalam memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Jepun ketika lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke negara matahari terbit itu semenjak memegang jawatan tersebut pada Ogos tahun lepas. Ini merupakan lawatan kerja rasmi sulung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ke Jepun. Dalam lawatan 6 hari yang bermula semalam, Perdana Menteri bertemu dengan rakan sejawat beliau Fumio Kishida yang merupakan pertemuan bersemuka pertama antara kedua-dua pemimpin sejak menyandang jawatan itu pada tahun lalu. Antara perkara utama yang dibincangkan termasuk memperingati ulang tahun ke-40 dasar pandang ke timur, pengukuhan hubungan antara rakyat dan kerjasama pasca COVID-19. Kedua-dua pemimpin juga akan bertukar-tukar pandangan mengenai kepentingan ketenteraan antarabangsa dan kestabilan serantau. Intipati Datuk Seri Ismail Sabri di Jepun padat, termasuk dijadual bertemu dengan wakil komuniti perniagaan Jepun di Tokyo selain meraihkan sambutan Hari Raya Keluarga Malaysia bersama diaspora rakyat Malaysia di Jepun. Malaysia dan Jepun juga akan memuktamadkan memorandum kerjasama dalam 3 bidang melibatkan industri pesawat, pekerja mahir serta belia dan sukan. Dalam lawatan kerja rasmi 6 hari ini juga, Perdana Menteri turut menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Perubatan dari Universiti Nihon. Anugerah itu sebagai mengiktiraf usaha dan sumbangan beliau memerangi pandemik COVID-19. Anugerah diberikan di Sekolah Perubatan Universiti itu di Itabashi, sebuah bandar di Tokyo. Dalam ucapan penerimaan anugerah itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata anugerah itu bukan hanya untuk dirinya tetapi buat seluruh keluarga Malaysia yang bersatu hati bersama-sama kerajaan menghadapi pandemik COVID-19. Mengimbau ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri berkata beliau diamanahkan sebagai Menteri Kanan Pertahanan Kluster Keselamatan pada Mac 2020 yang bertanggungjawab menerajui serta mempengerusikan mesyuarat khas menteri-menteri dalam memerangi ancaman pandemik COVID-19. Bermula detik itu, katanya, seluruh kekuatan dan aset digembling secara bersama iaitu agensi-agensi kerajaan termasuk pasukan kesihatan dan keselamatan selaku barisan hadapan digerakkan secara bersepadu dalam usaha menangani wabak berkenaan. Malaysia dalam padi itu juga diiktiraf antara negara terbaik menangani pandemik COVID-19 oleh beberapa agensi seperti Bloomberg dan Nikkei. 6 maut bangunan runtuh. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bersedia untuk melakukan lawatan ke wilayah Xinjiang susulan dakwaan bahawa China menganiaya minoriti Islam di sana. Lawatan dibuat oleh Ketua Hak Asasi Manusianya, Michelle, di Bandar Urumqi dan Kashgar esok. Sebelum ini, Kumpulan Hak Asasi Manusia memberi tekanan kepada PBB supaya mengeluarkan laporan yang sudah lama tertangguh. China sebelum ini didakwa melakukan tindakan kekerasan di wilayah barat berkenaan dengan menahan 1,000 etnik Uyghur dan kumpulan minoriti umat Islam yang lain dan menempatkan mereka di rangkaian rahsianya di Xinjiang. Bekas tahanan bagaimanapun mendakwa berlakunya insiden rogol, penyiksaan dan pengajaran politik di dalam kemudahan itu. Namun ia dinafikan China dengan mendakwa bahawa infrastruktur itu adalah sekolah latihan vokasional yang dihadiri secara sukarela sebagai usaha untuk menghapuskan keganasan serta menyelaraskan semula ekonomi di salah satu wilayah termiskinnya itu. Selain itu, Amerika Syarikat dan pemimpin di negara barat lain turut menuduh China melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap Uyghur dan kumpulan minoriti Islam lain di Xinjiang dan ia digelar China sebagai pembohongan abad ini. Runtuhan bangunan 10 tingkat yang sedang dalam pembinaan di Bandar Abadan, Iran menyebabkan 6 maut setakat ini. Angka korban dijangka meningkat ketika puluhan lagi mangsa dilapor masih terperangkap.
Bangunan itu terletak di jalan paling sibuk di Abadan di mana ia dipenuhi dengan bangunan komersial, perubatan dan pejabat. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan di bawah runtuhan dengan dibantu anjing pengesan dan helikopter. Pasukan penyelamat dalam pada itu berjaya menyelamatkan 32 mangsa dengan 27 daripadanya dibawa ke hospital. Operasi itu dalam masa sama berdepan cabaran apabila suhu yang bercecah 45 darjah Celsius ditambah dengan ribut debu menyukarkan usaha menyelamat. Punca kejadian masih disiasat dan sumber berkata pengurus projek tersebut turut ditahan bagi membantu siasatan. Berhubung kes cacar monyet yang kini menular di 16 buah negara termasuk Eropah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata tiada keperluan untuk pelaksanaan vaksinasi secara besar-besaran bagi membendung wabak itu. Ia dikatakan masih terkawal dengan langkah pencegahan seperti penjagaan kebersihan. Walaupun jumlah kes dijangka terus meningkat, namun pakar kesihatan memberi jaminan risiko untuk penularan kepada populasi yang lebih luas adalah rendah, termasuk penularan wabak dari manusia ke manusia. Ia tidak merebak dengan mudah dan tidak akan menyebabkan penyakit yang serius seperti virus COVID-19. Sementara itu, langkah yang boleh diambil bagi mengawal penularan adalah pengesanan kontak rapat serta pengasingan selama 21 hari. Kebanyakan kes cacar monyet berlaku di Afrika, manakala 100 kes dilapor di luar Afrika, termasuklah di Amerika dan Australia. Arab Saudi dilanda ribut pasir buat kali kedua dalam tempoh seminggu. Pakar memberi amaran fenomena itu berlaku akibat perubahan iklim dan boleh menjejaskan kesihatan manusia. Pemandangan di sekitar Riyadh dilihat tidak sihat apabila kesan ribut pasir itu menyelubungi bangunan dan menara di ibu negara Arab Saudi. Sejak kebelakangan ini, ribut pasir telah melanda beberapa negara Timur Tengah iaitu Kuwait, Emiria Arab Bersatu dan Iraq. Di Iraq, sekurang-kurangnya 4,000 orang mendapatkan rawatan di hospital kerana mengalami masalah pernafasan. Ribut pasir telah menjejaskan 150 negara dan wilayah dan memberi kesan buruk kepada alam sekitar, kesihatan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia telah memberi amaran tentang risiko serius zarah debu halus yang boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti asma dan penyakit kardiovaskular. Dan berikut antara pilihan berita antarabangsa yang lain. Seorang lelaki berdepan detik cemas apabila terpaksa berpaut di tebing setinggi 500 kaki di Daly City, California. Dia bagaimanapun bernasib baik apabila berjaya diselamatkan pasukan penyelamat dengan menggunakan helikopter selepas detik itu disaksikan seorang nelayan tempatan. Di Filipina, sekurang-kurangnya 7 maut selepas feri yang dalam perjalanan dari Pulau Polilo ke wilayah Quezon terbakar. Penumpang yang lain terpaksa terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Operasi mencari dan menyelamat setakat ini berjaya menyelamatkan 120 penumpang manakala 7 lagi masih hilang. Kira-kira 4 juta penduduk terjejas di Bangladesh dalam bencana banjir terburuk dalam tempoh 20 tahun. Situasi itu diburukkan lagi dengan perubahan iklim yang melanda dunia ketika ini. Pihak berkuasa dalam pada itu terpaksa menutup sekolah dan kolej bagi memberi perlindungan kepada mangsa banjir. Inisiatif dan usaha untuk mencungkil dan mengasah bakat dan kemahiran anak-anak keluarga Malaysia perlu dipertingkatkan supaya anak-anak muda kita sentiasa bermotivasi untuk berjaya. Sekian berita Al-Hijrah, ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.